Okey. Keperluan semasa memandu. Keperluan semasa memandu ni biasanya standard accessory dekat kereta lah. Tapi kadang kereta tu pun berbagai tool dia ada Cuba juga kenderaan berat lori bas pun tool dia berbagai-bagai Tapi ini yang asas lah Okey. Memastikan tayar ganti ada. Ini penting lah. Kadang ada tapi tak berfungsi. Sebab apa tak berfungsi? Tak isi angin. Beli kereta dah pakai 5 tahun, 4 tahun tak pernah isi angin pun dekat tayar ganti. Itu pun masalah. Bila dah pancit dah tak boleh nak ganti. Dah ganti tak boleh jalan sebab apa? Tak ada angin. So sekurang-kurangnya 2 minggu ke sebulan sekali pam angin tu sekalikan lah dengan pam tayar. Kecuali lah kalau kita guna tayar yang yang standard tak ada angin tu tak perlulah. Tapi kalau tayar yang sama saiz ada angin, perlu diisi angin dia lah Okey. Peralatan ataupun perkakas asas tool. Ni termasuklah kit bantuan kecemasan, segitiga keselamatan, safety triangle kan, dan alat pemadam api kalau ada lah. Kadang ada sebahagian kenderaan ada, kadang sebahagian kenderaan tak disediakan. So kalau inisiatif bagi kenderaan sendiri, eloklah beli satu untuk keselamatan apa-apa, bila kebakaran ke apa boleh digunakan. Sebab apa? Dia boleh di-refill balik lah Okey, pastikan alat-alat yang disediakan ni semua ada dalam kenderaan tuan-tuan dalam keadaan baik dan diselenggara lah. Jangan duk biar je kan. Okay, dia akan membantu tuan-tuan jika berlaku apa-apa kecemasan Okey, baik. Perkakasan untuk perjalanan jauh. Ini sebagai pengetahuan lah, knowledge lah. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, cucu boleh dapatkan. Sebab apa? Dia akan membantu pemanduan tuan-tuan, terutama sekali yang jalan jauh lah. Salah satu dia apa? Sekarang kabel jumper lah Sekarang ni dah canggih. Kalau dulu kita beli jumper kosongnya. Sekarang kabel jumper ni dah siap ada bateri. Boleh recharge boleh start engine lagi kan. Lagi canggih kan. So kalau tuan-tuan ada boleh simpan satu dalam kereta tu, alhamdulillah. Mana tahu kita tak jangka tiba-tiba bateri kong rosak dan sebagainya, boleh dijumper balik. Dah ada lah alat bantuan dia Okey. Samping tu kit kecemasan ni. Kit kecemasan ni pun nak perlu update juga Kadang kita beli simpan sampai bertahun-tahun, sampai nak jual kereta pun ada lagi. Tapi kita tengok barang yang ada dalam tu, mungkin dari segi macam gam, macam bandage dan sebagainya, gunting tu dia tak rosak lah. Tapi macam ubat-ubat luka kan, benda-benda yang ada tempoh expired tu kena update lah kena tukar baru bila dah sampai tempoh waktu dia Okey, selain tu spare tayar ni, spare tayar lah. Spare tayar ni kalau yang tak ada angin tu okey lah, mudah lah, kita tak payah nak check kan. Tapi yang ada angin tu nak kena check. Kalau tak check dia akan berkurangan. Bila kurungan angin tu kurang, bila ada berlaku kecemasan tak boleh guna lah. Walaupun boleh tukar tayar kan, sebab apa? Tak ada angin Itu penting lah, kena ingat Okey, selain tu jack juga dan juga winch nak pusingkan ni lah. Bagi kereta-kereta kecil ni pun guna jack lah Tapi bagi yang besar, bas lori tu mungkin dia guna jack botol ataupun hidrolik dan sebagainya lah. Ini salah satu alat. Selain tu juga ni dia pam angin. Pam angin ni pun dah canggih. Dulu memang tak ada lah kan. Sekarang ni dah ada dah. Boleh sambung kat cigarette lighter tu. Tekan switch tu dah bagi angin dah. Ada tekanan saiz berapa kita nak bagi. So kalau ada, alhamdulillah, senang kita nak buat, nak pam angin semula kan. Okey, selain tu pelayar dan pelbagai guna lah. Kalau ada pelayar pelbagai guna ni bagus. Sebab apa? Mungkin kecemasan berlaku tu kita tak sangka. So adalah tool-tool yang kita boleh gunakan, potong gaji dan apa-apa dan sebagainya lah. Yang ini pelbagai lah, multi bolehlah dapatkan satu letak dalam kereta. So dia akan membantulah tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Next selain tu ialah segitiga kecemasan. Ini penting lah. Setiap kereta sepatutnya kena ada satu. Sebab apa? Kalau berlaku kecemasan di tepi jalan, rosak ke tukar tayar dan sebagainya, letakkanlah segitiga angle ni di belakang kereta tuan-tuan. Lebih kurang dalam beberapa meter lah. Supaya kenderaan yang lalu lalang di segitu, terutamanya waktu malam, terlihat pancaran segitiga ni dulu sebelum menemui kereta anda. Sebab apa? Untuk mengelakkan daripada rempuhan lah. Jadi kalau letak terlalu dekat, dia tak perasan, kena kereta pun hitam, suasana gelap, malam tak ada lampu, tak ada pemancar, itu yang bahaya. Bila ada safety triangle ni, dia nampak dia akan balik cahaya bila kena suluhan kereta kan. Okey, satu. Berikutnya ialah ni dia, security tool, hammer, alarm dan light. Yang ini yang biasanya orang tak ada. Sebab yang ini kalau ada memang bagus. Sebab apa? Ini suruhkan daripada Jabatan JPJKK lah kan.
Sebab apa? Alat ni dia seberguna. Kalau tuan-tuan tengok, dia bukan setakat ada lampu led-lip, ada siren dan sebagainya. Tapi dia juga boleh membantu dari segi keselamatan. Contohnya kalau accident ke apa, terkurung dalam kereta dan sebagainya kan. Dia ada satu alat tu boleh memotong tali pinggang keledar. Ada pisau kat sini. Jadi anda boleh potong tali pinggang keledar tu untuk melepaskan diri daripada sekatan tadi. Dan juga kat sini dia ada hammer. Hammer ni tujuannya untuk pecah cermin lah. Contohnya kunci semelok tak boleh keluar, cermin je yang kita nampak. Kita tak boleh keluar juga sebab cermin tu tebal. So bila ada alat ni boleh ketuk kat cermin, nak pecahkan cermin dan kita boleh selamatkan diri. Dan ada pelbagai lagi lah jenis kat sini. Lampu ni pun ada berbagai pattern. Lampu dia klip-klip, cara berkelip pun ada kan. Sebagai lampu isyarat kecemasan lah. Ada berbagai warna, mungkin kuning, merah, putih dan sebagainya lah. So kalau ada alat ni bagus letak kanan kereta untuk keselamatan tuan-tuan lah. Di samping tu ada lagi satu west pantul cahaya. Ni penting lah, biasanya orang tak sedar benda ni. Sebab apa saya katakan benda ni penting? Kalau west pantul baru sebenarnya tak mahal pun. Ada berbagai jenis lah. Belilah satu letak dalam kereta tuan-tuan dan perempuan. Sebab apa? Bila berlaku kecemasan terutamanya dari segi waktu malam lah atau waktu hujan. Bila tuan-tuan nak buka tayar dan sebagainya, so pakailah vest ni. So secara automatik dia dah membantu lah oleh pengguna-pengguna lain. Dia daripada jauh kena cahaya, dia dah nampak ada orang tengah melaksanakan sesuatu kerja, sama ada kereta rosak ke, tukar tayar ke dan sebagainya. Saya akan membantu keselamatan tuan-tuan lah selain daripada yang ada triangle ni tadi kan. Okey, tu vest lah. So kalau tuan-tuan ada lagi ni lapik nylon ni pun bagus juga, tapi ni bagi orang yang mahir lah. Kalau orang mahir tak ada, sebab apa? Orang yang mahir ni biasa dia nak check ada kebocoran ke apa dan kereta tu, kalau ada breakdown apa, dia boleh buat alas kat bawah tu lah supaya tak kotor baju dia. Okey, selain tu ialah dia ada titip ni seberguna lah. Kalau berlaku kebocoran ataupun wire tercabut, merekah ke atau pintas ke yang tuan-tuan boleh nampak dengan mata sendiri, bolehlah gunakan untuk sementara waktu sebelum kita hantar ke bengkel untuk perbaikan dekat sementara lah. Dan juga minyak hitam ataupun air, ini bagi kenderaan lama lah. Kalau kenderaan baru, air tu dah biasanya ada lah untuk kita top up bukan setakat top up tapi mungkin ada keperluan-keperluan lain untuk keluarga dalam kereta. Kalau minyak hitam ni, minyak kekurangan, kita kena top up lah supaya enjin tak terlalu panas, jadi enjin akan berjalan dengan lancar lah. Ini bergantung pada minyak enjin yang tuan-tuan gunakan. Okey, baik. Pemeriksaan sebelum perjalanan. Okey, memastikan tempoh lesen mandu, tu dah sah tadi. Tuan-tuan kena check. Pastikan tempoh cukai pun hidup. Kalau cukai tak hidup, problem lah nanti kan. Bila kena tahan dengan roadblock ke apa, kalau kereta kena tukar, kena tinggal kat balai lah, tak boleh buat jalan sebab tak ada cukai kan. Yang tunjuk cukai baru boleh jalan. Sama dah kena kan. Okey, memastikan paras bahan api, minyak pelincir, minyak brake, minyak steering, minyak gearbox, coolant, air radiator dan air alat kesat cermin ni, air wiper lah mencukupi. Okey, ni lesen ni biasalah, kena check. Ni saya bagi contoh gambar lah. Ni low tech, ini minyak. Okey, bila nak laksanakan tugas tengok minyak penuh tak. Kalau tak penuh pergi isi dulu, selesai kan. Kena check dekat stick ni, minyak enjin cukup tak cukup kan. Kalau tengok macam ni keadaannya okey boleh. Kalau kurang bawah daripada tanda ni nak kena top up Dia ada dua tanda sini, minimum dan maksimum. Kalau kita tengok kat sini, hitam, minyak hitam gila, cukup ni dan ranking ni tapi dah hitam gila. Ini mungkin perlu diservis, cuba tengok cukup tak odometer dia ataupun bulan dia. Kalau dah cukup kena hantar servis lah. Okey. Selain tu ini coolant. Coolant pun dia ada nilai minimum dan maksimum dia. Kalau tuan-tuan nak top up mesti antara ni lah, jangan lebih ataupun jangan kurang. Okey. Ini kalau apa gearbox, stick gearbox pun ada stick dia, minimum dan maksimum. Lepas tu tengok pada warna tu kan, bila warna makin gelap dia dah untuk masa nak servis lah. Ini yang elok, ini yang sedang dah digunakan, ini dah teruk sangat lah, perlu ditukar. Okey, ini minyak brake pun sama juga. Tuan-tuan boleh tengok kalau dekat dalam, dekat atas servo tu, brake servo tu, dia ada tangki minyak untuk brake. Dia ada nilai minimum dan maksimum. So kalau kurang kita suka lah sini. Kalau lebih kita check kenapa dia lebih. Mungkin baru tukar brake pad dan sebagainya. Ada isu-isu lain lah. So kalau kurang tu pastikan sebelum isi tu kita check dulu apa punca dia kurang. Adakah sebabkan bocor ataupun sebagainya. Okey, ini power steering, dia pun ada stick. Itu minimum atau maksimum. Okey, radiator kalau air dah kurang kita top up dengan air.
Okay, eloknya air yang bersih lah. Tapi kalau dah keruh dan sebagainya, elok dibuat passing ataupun pertukaran lain air yang baru ni macam jaket untuk wiper lah ataupun alat kesat cermin Okay, kalau habis kita isikan. Baik, next. Memastikan paras air bateri. Ini bagi kita guna bateri basah lah. Kalau bateri kering mungkin tak ada masalah. Tengok je dekat terminal tu. Okay, ketat dan bersih. Kita tengok. Ni saya bagi contoh ni bagi bateri basah. Dia ada lihan minimum dan maksimum. Pastikan ni dalam ranking ni lah. Kurang pun tak boleh, dia akan rosakkan plate. Lebih pun tak elok, dia akan putuskan plate terminal atas tu jadi teroksida. Ni terminal ni kena bersihkan lah. Kalau ada daki dia pun cuci supaya tidak berlaku leaking charge dia. Okay. Ini bagi yang bateri kering. Dia kalau hijau macam ni bagus, putih dia nak habis. Kalau merah ni dah tak gunalah. Ini untuk memudahkan kita cek untuk bateri kering sebab apa, dia tak ada air kan, kita tak nampak air seperti ni. Okay, ni kitaran lampu lah ataupun cas dalam kereta. Daripada bateri, switch terus, komponen-komponen sebagainya semua terus balik. Okay, yang ni alam lah, alam keselamatan. Contoh ni aksesoris lah. Tapi kalau dia dah fix dalam kereta tu adalah alam dia. Kalau rosak kena baiki. Okay, next. Pemeriksaan semula sistem lampu supaya berfungsi. Okey, sebelum nak laksanakan perjalanan, kita pastikan lampu semua berfungsi. Bukan setakat berfungsi, tapi dia hidup lah. Kalau lampu tu tak terbakar dan sebagainya, tak hidup lah, tak membantu pada pemandu yang lain. Pastikan semuanya berfungsi. Terutama sekali yang kita tak perasan tu lampu belakang lah. Lampu brake ke lampu reverse atau lampu signal sebelah belakang. Sebab kita tak perasan. Dalam keadaan kereta hidup, mungkin lampu belakang tak hidup. Mana? So, kena check lah. Okey, ini salah satu detail lampu lah yang simple lah. Okey, baik. Pastikan nombor pendaftaran kenderaan bersih dan jelas. Ini salah satu spek nombor kenderaan lah. Kau boleh ikutlah requirement daripada JPJ lah. Supaya saiz dia sama, jarak dia sama. Tak melanggar peraturan. Kalau melanggar peraturan tu satu kesalahan lah. Mungkin akan disaman. Contohnya seperti yang lampu air, lampu nombor luksina macam air tu kan, itu tak boleh tu. Kalau sebab apa, tak nampak tengok macam seperti air. Itu satu kesalahan lah. Okey, baik. Membersihkan ruang dalaman kenderaan, alas kaki ataupun cermin, tingkap dan sebagainya. Kita nak kena bersih. Ni salah satu contoh. Kalau bersih macam orang masuk pun tenang je. Lepas tu alas kaki pun bersih kan. Lepas tu tingkap cermin cantik, tak kelabu ataupun tak pecah dia punya tinted ataupun tak jelas, banyak dented dan sebagainya. So kalau semua cantik, clear, luas pemandangan kita, tak ada halangan, terutamanya sekali waktu malam lah atau waktu hujan kan. Kalau ada tinted yang murah tu kadang pecah cahaya, mengganggu pemandangan. Okay, benda-benda ni perlu diambil berat lah, ambil perhatian. Okay, next. Memastikan tayar dalam keadaan baik dan tekanan angin mencukupi. Ini penting lah. Sebab apa, angin tu akan mempengaruhi tayar. Kalau angin tu terlalu keras pun, tayarnya akan botak ke tengah kan. Kalau terlalu lembut kurang, tayarnya botak kanan kiri. So usianya akan pendek lah. Asyik untuk tayar ya je, tak tahu apa punca dia. Itu salah satu lah. Okey, memastikan tayar ganti ataupun toolkit ataupun alat pemadam api adalah dalam keadaan baik. Ini tool-tool yang kita perlu check lah, terutama sekali kalau nak jalan jauh supaya semuanya dalam keadaan baik lah. Okey, memastikan exhaust ataupun suspensi dalam keadaan baik. Macam mana nak tentukan tekanan air, tekanan angin dalam satu kenderaan memang dah ada. Kalau kita tengok kat tepi pintu tu, sebelah pemandu, sebelah kanan tu, kat bawah tu dia dah bagi stiker sini. Itulah daripada pengilang, pengeluar dia nyatakan berapa saiz tayar yang recommended lah, yang direkomend kat dalam tu dengan tekanan angin dia depan dan juga belakang. Kat bawah ni salah satu gambar untuk knowledge tuan-tuan lah. Contoh saiz lebar tayar kereta, tebal tayar kereta, raja jari dia berapa kan, lepas tu jenis yang macam mana, kelajuan high speed ke dan sebagainya. Okey, ini tool dalam kereta, kalau pastikan yang ni exhaust contohnya lah. Yang ni juga fire extinguisher lah. Ini gunakan kalau berlaku kebakaran, kecemasan dan sebagainya. Okey, next. Pemeriksaan sebelum pemanduan.
Sebelum nak mandu apa kita nak periksa, pastikan steering, brake berfungsi dengan baik. Ini penting lah, sebab apa? Steering ni untuk mengemudi. Kalau dia tak elok, asyik lari je problem lah kan. Brake pun sama, nak perlahankan kenderaan atau nak menghentikan kenderaan kan. Kalau dia tak cengkam dan sebagainya pun problem Okey, pastikan sistem hawa dingin dan sistem audio ditutup sebelum enjin dihidupkan. Ini salah satu cara lah. Cara kita nak jaga hayat komponen dalam kereta kita lebih lama lah. Contohnya kalau nak start tu, pastikan semuanya dah tutup, kita start enjin, dah start, dah running, dah warm up, baru kita on aircon, audio dan sebagainya. Dan juga sebaliknya lah, kalau baliknya kita nak matikan enjin, jangan terus matikan enjin. Matikan dulu radio, matikan dulu aircon dan sebagainya. Semua komponen-komponen dah off kan, barulah kita matikan enjin. Itu untuk jangka hayat lah sistem-sistem ni. Sebab apa dia ada dalam kereta. Okey, sepatutnya dia berfungsi lah. Kita menghidupkan kenderaan dan juga mematikan kenderaan. Okey. Pemeriksaan sebelum perjalanan, memanaskan enjin sebelum melakukan perjalanan. Ini salah satu yang sensitif lah, bagus lah walaupun sistem tu dah canggih. Bila kita start enjin automatik, pump pelincir dah kepada dalam seluruh badan enjin tapi dalam keadaan enjin tengah sejuk kalau kita boleh panaskan dia, maksudnya enjin tu dah ready untuk berjalan, baru kita gunakan untuk berjalan. So lebih performance lah maksudnya. Yang kedua, memastikan pergerakan kenderaan tadi berdasar pada arahan ketua jabatan ataupun pegawai kenderaan. Ikut arahan lah, arahan yang diberikan untuk melaksanakan tugas. Jadi jangan lupalah bila dah bawa tugasan, bawa kereta tu, tali pinggang kena pakai lah. Jangan tak pakai untuk keselamatan diri dan juga orang lain. Okey, next. Okey, mematuhi undang-undang peraturan lalu lintas. Ini bukan setakat pemandu kerjaan kerajaan. Siapa yang menggunakan perjalanan, yang menggunakan kenderaan tu mesti mematuhi undang-undang yang telah dibagi. Kan banyak sekarang simbol macam-macam ni. Sekarang ada yang canggih-canggih. Kadang kita pun terlupa dah, simbol apa ni, dulu tak ada ambil exam, sekarang dah ada. So kita kena rajin ambil tahulah simbol yang ada ataupun peraturan lalu lintas yang terkini. Okey. Memberi tumpuan dan tidak memandu secara berbahaya, itu penting. Bila kita melaksanakan tugas, kena beri tumpuan lah. Jangan duk berborak, duk bergurai, mengusik dan kita membahayakan diri anda dan juga pengguna orang lain. Beri tumpuan sepenuhnya. Okey, tidak memandu lebih had laju ditetapkan. Okey, kalau jalan tu dah ditetapkan had laju, ikuti, patuhilah laluan yang disediakan. Jangan lebih terlalu laju, dan sebab apa, dia akan membahayakan pada orang lain. Tidak merokok di dalam kenderaan. Ini bagi kereta jabatan memang kita larang. Jangan merokok dalam kenderaan. Sebab apa? Dia akan memberikan kesan yang buruk lah terhadap kenderaan. Terutamanya bau yang melekat dalam kenderaan. Bagi orang yang tak tahan ataupun ada asma dan penyakit dan sebagainya, sempul ke, dia memang memberi ketidakselesaan kepada penumpang. Jadi kita kena jagalah. Kalau tuan-tuan nak isap rokok, tuan-tuan boleh isap rokok di luar. Bukan di dalam kenderaan, di kawasan yang telah disediakan. Okey, baik. Tidak menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Ini penting lah. Sebab apa? Dia mempengaruhi pemanduan tuan-tuan dan perempuan. Mungkin berlaku kecuaian dan sebagainya. Sebab apa? Tumpuannya pergi ke telefon. Kalau tengok gambar ni kan. So disebabkan telefon boleh menyebabkan kecelakaan semasa memandu. Okey. Peka dengan keadaan perjalanan enjin. Ini bagi pemandu mungkin dia dah biasalah hari-hari dia buat kereta. So ada bunyi something yang luar biasa, dia akan tahu. Perlu kena check lah, kena periksa sama ada enjin ke, kotak gear pun, ataupun kelancaran kenderaan semasa perjalanan. Contohnya tak ada pick up, tiba-tiba mendak je, slow je, apa sebab kan. Dan membuat catatan jika terdapat masalah teknikal. Laporkanlah pada pegawai kenderaan atau ketua jabatan yang berkaitan lah untuk diambil tindakan selanjutnya. Okey. Peka dengan keadaan persekitaran semasa perjalanan. Tengok sekarang, kalau kereta dulu 2 hala, 2 link je, sekarang dah berapa, 3, 4, 5, 6 link dah. Jadi kalau kita tak peka kat lorong kita, mungkin kita akan mengganggu orang lain punya laluan. Okey. Yang tadi dari segi semasa pemanduan, kita boleh lihat, kita boleh dengar, kita boleh bau, kita boleh rasa. So kalau benda sesuatu yang luar biasa daripada ni, eloklah tuan-tuan cek kat kita tu, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Okey, baik. Memastikan bahan api diisi penuh sebelum memulangkan kenderaan untuk disimpan. Ini untuk memudahkan
Contohnya tuan-tuan dah selesai kerja, tengok minyak pun dah tinggal sikit, besok nak buat kerja, mungkin kerja tempat yang lebih jauh. So sedia daripada awal, dah ready KPCR penuh awal-awal. So esok nak bergerak jauh dan mudahlah, tak payah nak mencari tempat minyak dan sebagainya. Okey, menutup switch sistem hawa dingin ataupun audio sebelum enjin dimatikan. Serta tarik handbrake dengan sempurna. Ni seperti mana saya kata tadilah. Dah off semua, nanti handbrake baru kita matikan enjin. Mengisi butiran buku log dengan betul dan kemas. Ini amat penting lah, tanggungjawab sebagai pemandu dan juga authorized pemandu. Buku log kena isi lah seperti mana yang dikendaki bila selesai tugasan. Okey, membersihkan kenderaan dengan sebaik-baiknya. Okey, bila dah habis selesai tugas, ada masa, cucilah bagi bersih untuk menjaga imej kerajaan. Okey, kita teruskan. Okey, menyimpan kenderaan dengan baik di tempat yang selamat, tempat yang dah disediakan lah, kena simpan kat situ supaya tidak berlaku apa-apa vandalism dan sebagainya lah. Okey, melaporkan kecacatan ataupun kerosakan yang dikesan pada kenderaan sepanjang menggunakan kenderaan kepada pegawai kenderaan. So kalau ada perasan sesuatu yang berlaku, maklumkan pada kenderaan supaya dia ambil tindakan selanjutnya. Contoh macam cermin pecah dan sebagainya lah. Okey, mengulangkan kunci kenderaan dan kad inden dan kad sistem bayar tol tanpa resit serta smart tag kepada pegawai kenderaan. Selesai je kerja tugas anda, pulangkan balik semua keperluan yang diserahkan kepada anda semasa pemanduan. Biasanya ni ialah smart tag lah, kunci, kad inden dan touch and go lah. Okey, mendapatkan butiran perjalanan berikutnya dan pastikan jalan yang akan dilalui. So tugasan yang kemudiannya yang akan dilaksanakan, tuan-tuan kena fahami dulu laluan dia. Kalau dah faham laluan dia, tahu kat mana, ikut mana, senang memudahkan kerja anda untuk seterusnya. Baik. Pemanduan di waktu malam. Kalau anda waktu malam, pastikan anda tidak menghadapi masalah penglihatan di waktu malam lah. Ini dari segi mata lah. Rabun dekat, rabun jauh, rabun cahaya dan sebagainya. Itu penting. Okey, pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik. Ini dah mestilah, tak kira lah siang ke apa, malam pun sama juga. Supaya pemanduan lancar. Pastikan lampu depan dan belakang serta lampu brake berfungsi dengan baik. Ini pentinglah, indikator untuk memberi petunjuk pada pemandu lain yang berada di belakang kita. Okey, elakkan sama sekali memandu ketika mengantuk. Ni kena elak lah. Kalau ngantuk tu kena berhenti kat rest dulu, semayang ke, rest 5 minit, 10 minit, dah segar, minum kopi ke, baru kita jalan semula. Sebab apa? Dia akan mempengaruhi keselamatan tuan dan orang lain lah di sekitaran tuan. Okey, dilarang sama sekali merokok ataupun menggunakan dadah dan alkohol. Ini seperti mana yang saya dah nyatakan tadi. Okey, mengikuti peraturan jalan raya dan arahan JPJ atau Peristah Api sebagaimana kaedah dan cara pemanduan di waktu malam. Siang pun sama, malam pun sama, kena ikutlah peraturan yang